pintu rumah, sampai terbakar pintu rumah Fatimah, dia tendang, pintu rumah berjatuh, timpa Fatimah meninggal. Kemudian mereka Aisyah untuk pecat, mereka ambil jawatan yang benar. Kemudian sahabat Abu Hurairah semua curi hutang. Kemudian Aisyah semua ni perempuan jahat, perempuan lacur. Semuanya kerana peristiwa ni. Pasal yang ada dendam ni. Aisyah ni semua Nabi memang kata dia anak. Muawiyah memang Nabi kata anak. Amr bin As pun enak. Sahabat memang berkelahi hanya semata-mata kerana nak lawan Nabi. Gila jawatan. Sedangkan mereka patutnya tak pilih gila jawatan. Jadi ada orang yang habis selesai ayat, kita jangan ikut sahabat. Kita kena ikut ahli bait. Keluarlah Nabi. Maka timbulnya mazhab ahli bait, timbul mazhab Syiah. Okey. Tahu kita cerita punya apa? Berapa ya? Tahu berapa? Oleh kerana cerita pada zaman Nabi kita tak tengok. Jadi apa perkara yang pertama yang patut kita buat? Kita tak tengok sahabat bergaduh. Kita dengar orang cerita je. Jadi apa yang patut kita lakukan? Yang pertama ialah kita patut pergi tengok sumber yang paling kita percaya. Apakah sumber yang paling kita percaya? Apakah sumber yang kita rasa paling kita yakini dalam hidup kita sebagai Muslim? Quran. Quran kata apa tentang sahabat? Quran bagi pujian lah, Quran bagi rujukan. Kalau kita refer kepada Quran, kita dapati bahawasanya Quran telah puji sahabat. Banyak ayat-ayat Quran kita boleh tengok. Dan siapa yang ada buku ni, saya berbual bersyukur dua. Allah Ta'ala sebut Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah dan orang yang bersama dengan keras kepada orang kafir dan kasih sayang di kalangan mereka. Tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwan. Kamu tengok mereka rukuk, mereka sujud, cari kurniaan Allah dan ridwan. Ini yang Quran sifatkan tentang sahabat. Takkan Allah kata simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Ada tanda pada muka wajah mereka kesan sujud. Bukan hari hitam. Hari hitam tu sebagian para ulama salaf tak suka. Kalau kita jadi sendiri tak kuala. Jangan saja ada pendek ini. Supaya orang nampak keluar sikit. Kan? Dia orang sujud ahli salat. Kita tengok muka dia, kita tengok muka ahli salat. Kan? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Yang demikian itu perbandingan mereka dalam Taurat dan perbandingan mereka di dalam Injil. Artinya Quran bagi satu cok yang bagus untuk sahabat, bagi satu pujian yang hebat untuk sahabat. Tak mungkinlah Allah puji-puji mereka lepas pada itu rupanya Allah silap. Akhirnya dia pasal tak jadi jahat. Tak mungkin. Kerana Allah mengetahui yang mana yang telah berlaku dan yang akan berlaku. Banyak lagi ayat tentang yang kau boleh tengok. Saya tak baca semua. Ayat-ayat Quran yang menunjukkan Allah Ta'ala memuji sahabat. Antaranya Allah sebut as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang yang awal, yang dahulu yang awal di kalangan muhajirin dan ansar. Allah cerita tentang golongan
Muhajirin, Allah cerita tentang golongan Ansar. Kemudian Allah kata apa? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang selepas mereka, yakni selepas Muhajirin dan Ansar, mereka menyatakan, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman. Jadi kita yang kemudian disuruh untuk doa kepada Muhajirin dan Ansar. Sebab itu sebagian para ulama hatta di kalangan Ahlul-Bait menyebut bahawasanya antara Al-Husain bin Ali, dia menyebut Ali bin Husain, iaitu anak kepada Al-Husain bin Ali, dia sebut golongan ini tiga, Muhajirin dan Ansar. Yang ketiga adalah yang mendoakan untuk Muhajirin dan Ansar. Kalau kita tak termasuk salah satu ni, aku bimbang kita terkeluar daripada agama. Okey, itu Quran kan. Sunnah banyak macam-macam sunnah kata tentang memuji para sahabat radhiyallahu anhu. Okey, tuan-tuan tengok buku ni, saya sebut. Apa pula buku sejarah kan? Bila kita baca buku sejarah, tuan-tuan saya tak tahu Syiah ada kat Singapura. Ramai. Ada Syiah ramai. Bila kita baca buku sejarah, kita baca Tabari, kita baca buku Syiah boleh, kita kata sahabat ni bukan macam Quran sebut. Dia pun ada yang kaki kebah betul, berkelahi dalam jawatan, sanggup bunuh antara satu sama lain kerana nak ni, macam Muawiyah, macam Amr bin As. Jadi macam tak sama macam Quran sebut. Buku sejarah beritahu. Okey, basically mana patut kita percaya antara buku sejarah yang orang tulis dan wahyu yang Tuhan turun? Apa yang patut kita percaya? Kita kira ni, kita kira matematik cara takdir. Tanpa kita fikir panjang, satu buku sejarah beritahu, satu Quran beritahu. Tak percaya? Of course kita percaya Quran kan. Melainkan kalau orang tadi sebab dia tak ada timbangan boleh non-Muslim, susah. Tapi kalau Muslim, kita percaya Quran, kita percaya Sunnah. Tapi mungkin orang lain, apa itu buku sejarah beritahu? Ada beberapa perkara. Pertama, kita kena tengok disiplin dalam Quran. Apa Quran ajak kita kalau kita dengar berita orang? Orang mahkamah kita ni, kawan, kita kawan. Kawan tu teruk tu ya. Dia tu bukan boleh percaya. Pasal tak percaya? Tak boleh percaya. Kenapa? Memang tak boleh percaya. Sebab apa? Sebab dia tak boleh percaya. Kita kena bagi true pula. Dia buat apa? Ada lah benda dia buat semalam nak beritahu, tapi tak boleh percaya. Dia tak boleh. Quran kata, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Wahai orang yang beriman, jika orang fasik datang kepada kamu dengan satu berita, hendaklah kamu tabayyun. Dan satu dalam qiraat lain bagi fatadzabbatu, kamu kena pergi cek. Tasabbut, mana berita ni? Pergi cek. Nak cek berita macam mana? Ni berita apa? Ustaz tu pun dia baca buku ada kita, buku Tabari. Nak cek macam mana? Nak tanya Tabari, tak boleh Tabari yang tengok mana? Kita kena cek. Cara cek berita kena tanya siapa yang bawa berita ni. Istimewanya di kalangan umat Islam, dia ada satu disiplin, dia panggil disiplin riwayat, ilmu riwayat. Bila dia riwayat satu benda, dia akan tahu daripada mana benda ni dia ambil.
daripada bulan kepada bulan, daripada bulan kepada bulan, yang dinamakan dengan sanad. Bila kita tengok kepada sanad yang dibawa oleh Imam Tabari, kita tengok buku Tabari. Tabari ini Sunni. Dia meninggal pada tahun 310. Dalam mukadimah buku dia, Tabari kata, kalau kamu baca kitab buku ni, tuan-tuan tengok buku Syiah. Apa buku Syiah? Tuan-tuan akan tengok dia akan tulis itu menurut Tabari. Menurut Tabari. Tabari saya kata, Tabari ini jadi senjata dia. Dan orang yang datang kemudian pun kebanyakan ambil daripada Tabari. Kamu orientalis Tabari. Sedia yang awal. Kalau kita baca mukadimah Tabari, kita akan dapat Tabari bagi tahu kita. Dia kata, bila kamu baca buku ni, kamu akan jumpa perkara-perkara yang ganjil riwayat dan pelik. Yang mana kamu rasa mungkin kamu sendiri akan rasa bantah, kamu tak setuju. Kamu jangan tanya aku, kata. Tapi hendaklah kamu tanya daripada mana aku ambil benar. Jadi kamu kena semak. Aku duk sebut tu daripada siapa. Jadi dia punya peranan dia ketika itu sebagai narrators, macam collector. Dia kumpul dia berita-berita yang orang beritahu. Dia ada berita daripada siapa kepada siapa, dia tulis. Jadi dalam buku Tabari bercampur-campur antara yang benar dan yang tak benar, semua dia campurkan. Kalau kita baca buku Tabari, ini mukadimah saya akan beri sikit, tapi kita akan masuk pada sekarang. Ada beberapa nama yang Tabari sangat rojok. Bukan dia terima mereka, dia jadikan sumber dia. Tuan-tuan tengok buku ni muka surat 51. Satu nama dia Nuh bin Yahya Abu Mikhnaf. Tabari rojok dia banyak. Abu Mikhnaf, kalau tengok buku ulama-ulama hadis kata Abu Mikhnaf menceritakan kisah-kisah as-salafus salih yang lalu dan dia mencerca mereka. Dia adalah Syiah dan mempunyai berita-berita yang dibenci. Aku tidak suka menyebut. Dia kata dia Nabi. Dia dalam Islam ni bagus satu perkara. Allah itu sendiri. Dia dalam Islam ini bagus satu perkara ialah dalam periwayatan nama-nama rawi. Dia ada buku-buku rijal, dia ada nama dan siapa dia. Dia akan sebut orang ini lahir dia, negeri mana, guru dia siapa ambil riwayat daripada dia, dan apa komentar orang tentang dia. Apa orang sebut tentang dia? Bagus, tak bagus, pembohong, semua. Sebab tu zaman tu kalau kita cuba-cuba riwayat, nama kita masuk. Siap-siap pendusta. Hatta rawi-rawi yang baik, tapi bila dah umur dia dah tua sikit, dia lupa, dia akan sebut ikhtalafa bakhiratu, keliru masa akhir hayat. Jadi semua nama orang akan ada komen, walaupun kadang-kadang ada komen kontradik antara satu sama lain, tapi itu ada kaedah untuk ulama hadis tengok. Tapi yang penting ialah kita akan tengok orang macam Abu Mikhnaf, semua orang kata dia ni berita tak percaya, dia Syiah, dia anti, dia pro, dia kem tak setuju dengan Sayyidina Uthman dan tak setuju dengan Muawiyah, tak setuju dengan Asy'ari. Abu Mikhnaf berita yang sahabat yang mari melalui dia semua tahu sahabat. Ini Abu Mikhnaf. Yahya Al-Lut bin Yahya. Omar Al-Waqidi, seorang lagi. Dia ni ada benda yang kita percaya, ada benda tak percaya. Pasal dia katakan dia bawa cerita yang pelik-pelik Sayyidina Ali.
Satu orang yang kita boleh pakai dalam riwayat Tabari ini, rawi yang bernama Saif bin Umar. Saif bin Umar kita tengok bila dia cerita dia tak banyak bercanggahan dengan orang-orang lain di kalangan ahli-ahli hadis lain. Tak nampak bercanggahan sangat, nampak macam okey cerita. Dan dia tak ada cerita-cerita yang pelik-pelik tentang sahabat, nampak selaras cerita. Jadi oleh kerana komen ahli-ahli hadis agak bagus tentang saya, maka saya tulis buku ni. Saya ambil banyak daripada apa yang disebut oleh saya, dan saya nak cerita tuan-tuan apa yang berlaku. Okey, tuan-tuan, pada zaman Osman, menurut riwayat Ibnu Bukhari dan Nasai dan yang lain, ada satu orang nama dia Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ini ialah seorang Yahudi daripada Yaman. Dia, buku Syiah kata, orang Syiah kata Abdullah bin Sabah ini sebenarnya tak wujud. Mereka sebenarnya cerita Saif bin Umar yang mereka tentang cerita Abdullah bin Sabah. Tak benar. Buku Syiah sendiri memang ada cerita tentang Abdullah bin Sabah. Buku dia pasal dia tu ada lelaki nama Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah dia mula kempen. Dia kata sebenarnya Nabi bukan suruh Abu Bakar jadi khalifah. Orang yang paling layak jadi khalifah ialah Ali. Dan ayat innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ala, bahwasanya Allah akan kembalikan Nabi, Allah akan bangkitkan semula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu? Kenapa? Apa? Okey. Allah akan kembalikan engkau kepada tempat, kembali kepada Mekah itu ditafsirkan sebagai Nabi akan bangkit balik. Lalu Abdullah bin Sabah mula buat kempen. Saya reka kita kempen. Kempen dia awasnya ni, Abu Bakar tak pernah dia tak ada, Osman dia tak ada, Omar tak ada, termasuk Osman. Mereka ini semua telah merampas jawatan yang Nabi peruntukkan kepada Ali. Dan ini satu kesalahan. Tanggungjawab kita kena ambil balik jawatan, bagi balik kepada Ali. Kena bagi balik kepada Sayyidina Ali. Dan cuba kita tengok, dia main politik. Osman, dia semua nanti adik-adik dia. Muawiyah adik-adik dia, Bani Umayyah, daripada Abdul Syams. Amr bin As adik-adik dia. Abdullah bin Abi Sarah adik-adik. Ini kerajaan koloni, kerajaan adik-adik. Dan Osman telah gunakan harta negara untuk kepentingan dia dan adik-adik. Dia buat duit. Tuan-tuan, dia masalah pada sikit pula Osman ialah, pertama ialah Sayyidina Osman ini daripada Bani Umayyah. Bani Umayyah ini memang terkenal sebagai kelompok yang pandai politik. Bukan Osman yang lantik dia orang semua macam Muawiyah, bukan Osman yang lantik. Zaman Abu Bakar, zaman Umar pun memang lantik dia dah. Osman bila naik dia khalifah, dia sambung kontrak. Kontrak lama turun jadi Amr bin As. Masa Amr dia masuk Islam pun Nabi lantik dia lah, nanti pun lantik. Pasal dia orang yang ada skill leadership, pasal kepimpinan dia bukan semua, dia kena duduk dalam satu keluarga politik. Dan keluarga Bani Umayyah ini keluarga politik, ada skill kepimpinan. Kalau tak ada skill kan boleh main duduk depan, tak sejuk kaki tangan dia tak edit.
Dia nak kenal satu orang yang ada kemampuan. Jadi bila isu ni dibangkitkan, masalah harta, masalah macam-macam, sahabat tak kenal, sahabat kenal. Tapi orang yang tak sahabat, yang puluh ribu rakyat, betul ke? Betul lah cerita ni. Tak betul, tak boleh kita buat. Kita tak boleh biarkan kezaliman. Orang di Yaman 5 juta. Orang di Kufah setuju cerita. Orang di Basrah setuju cerita. Orang di Mesir ramai yang terpengaruh dengan cerita. Dan cerita ni dia, tapi satu tempat cerita dia tak makan, iaitu di Syria, di Syam. Syam itu masuklah wilayah Jordan, Syria, aku kolok sekarang. Di sana ada Muawiyah. Muawiyah kepimpinan dia solid, rakyat follow dia pasal dia orang politik yang baik. Sehingga Sayyidina Umar masa ayat dia tengok Muawiyah, dia kata ni Kisra dengan sengkok, dengan badan dia, dengan dia gemuk sikit Muawiyah. Tapi dia pasal dia bergaya orang. Jadi orang Syam solid. Abdullah bin Sabah tak makan, politik dia tak makan Syam. Tapi politik dia di wilayah-wilayah yang baik didengari. Orang akan suka nak cerita gosip ni kan. Kita kalau tengok orang insiden, anak kawan kita insiden, sudah kata kaki dia sampai kau memang patah bagi bawah. Sampai cerita kawan ni, kawan kita anak dia insiden putus lagi. Dia exaggeration dia suka kan. Dia exaggerate dia khusus. Sebab tu berita posnya ringgit oleh anjing tak masuk berita. Tapi jika posnya ringgit anjing masuk berita, dia benar boleh. Dia keadaan itu berlaku sehingga menyebabkan di sana sini orang bercakap tentang politik Osman. Bila dah berlaku dah tahu, Osman hantar buat apa benda. Antara langkah awal Osman buat syarat, dia hantar ke wilayah-wilayah. Pasal zaman tu dia tak sama dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang senanglah, dia keluar dalam TV cakap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya ingin menafikan khabar-khabar yang ditimbulkan oleh semua masyarakat pihak tentang diri saya, cerita-cerita yang mungkin tidak benar. Ataupun kalau dia tak pagi cakap, dia semua kaki-kaki ampuh dia cakap. Kaki-kaki ampuh kata itu semua berita yang tak benar. Tapi zaman itu tinggi kan. Apa yang boleh mereka buat ialah Osman hantar surat. Surat Osman ni ramai orang. Dia hantar ke wilayah-wilayah dan orang baca surat ni. Saya baca ringkasan surat ni. Bukan surat 91. Aku mengambil pegawai-pegawaiku dengan persetujuanku pada setiap musim. Sejak aku memerintah, aku telah menjadikan umat ini dikuasai oleh al-amru bil ma'ruf dan an-nahyi 'anil munkar. Tidak ditemukan suatu kes kepada aku ataupun kepada pegawaiku, melainkan aku berikan mereka itu hak. Tidak ada untuk aku ataupun keluargaku hak yang menyentuh rakyat jelata, melainkan ditinggalkan untuk rakyat. Penduduk Madinah sudah memaklumkan kepadaku ada golongan yang dicerca secara sembunyi ataupun yang mendakwa sesuatu. Apabila cukup tempohnya, lalu ambillah kembali haknya di mana saja dia berada. Maksudnya orang yang mata rasa dia inayah, cukup tempoh mari jumpa aku, ambil hak daripada aku ataupun daripada pegawai aku, ataupun dia bersedekah, yakni dia maafkanlah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan kepada orang yang bersedekah. Maksud dia beritahu bahawasanya dia telah mengambil pegawai-pegawai di atas dasar amr bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Dia jadikan bahawasanya kepentingan rakyat melebihi kepentingan
Tapi dia dah dengar orang cerita macam-macam pasal pegawai-pegawai yang dia lantik. Maka dia kata kalau betul-betul ada orang kena pukul ataupun orang yang diambil hak dia, mari jumpa. Aku nak ambil tindakan kat pegawai. Tapi kalau dia rasa tak nak, dia rasa nak maaf, dia maafkanlah kepada pegawai salah sungguh. Sesungguhnya Allah suka pada orang. Dia ada fikir Osman ni dia lunak sikit. Nak kata pegawai Osman saja buat salah, pegawai Umar pun ada buat silap. Abu Musa Asy'ari masa zaman Osman, masa zaman Umar, dia pun ada buat silap. Dia pernah cukup kalau orang kotak pasal dia marah kat dia tu. Pasal dia tu ada buat dia minum arak, lepas tu dia dihukum. Lepas tu Abu Musa tambah pergi cukup. Kalau ada dan tak orang ramai pasal tak kawan dengan dia, Abu Musa kata dia mari kepada Sayyidina Umar, dia beritahu Umar, Sayyidina Umar wali Abu Musa. Dan ada tentera yang mana dia kuat suara dia tuntut kat Abu Musa bukti, dia tuntut hak dan pasal perang. Abu Musa marah pasal dia lawan, Abu Musa cukup pada dia bawa rambut dia, Sayyidina Umar duduk di Madinah, dia ambil, dia angkat rambut kat badan Sayyidina Umar. Rumah terkejut, apa ni? Dia kata Abu Musa dia kena buat benda ni kata. Dia pukul aku, dia cukup pada aku. Dia pukul aku. Sayyidina Umar panggil dia dan hantar surat dan bagi suruh dia pukul Abu Musa dia kata Umar. Sayyidina Umar dia tegas. Lelaki yang mengarah tu dia kata aku rasa aku dah nak lari keluar daripada negara orang Islam ni untuk hidup ke kafir senang. Sayyidina Umar menangis, dia kata aku buat semua benda ni kerana nak jaga orang Islam. Abu Musa dia tak kena. Jadi Umar dia tegas pasal dia watak dia. Abu Musa pegawai ada adik-beradik dan hubungan relatif dengan isteri dia. Mari dia kena Iraq beli barang hadiah bagi kat isteri dia, bagi kat isteri Sayyidina Umar. Dia tengok benda apa ni? Abu Musa bagi hadiah. Cuma bagi Abu Musa betul pula orang betul. Sayyidina Umar pukul orang tak ada. Jangan cuba bagi hadiah kat isteri dia. Dia tak mau ada usul nanti perai beli juga dia bagi dia perai beli pun bawa bagi kan bagi kat ini saya dapat projek. So tapi orang Osman dia tak kenal dengan watak macam Osman kata ni maaf lah. Omar dia akan cari pegawai yang buat dulu. Tapi orang Osman tu lah watak kan. Atau orang nanti dan tengok banyak benda orang buat lebih kurang dia maaf. Tapi manusia ada watak dia sendiri. Okey. Bila surah ni dibaca, semua orang mula berani orang nampaklah benda ni, dengarlah cerita ni. Nampak macam nak kelam kabut tu. Kemudian apabila berita ni sampai ke ni, mulut ke mulut, cerita demi cerita, Osman hantar 2-3 orang pegawai pergi ke negeri-negeri sesat. Betul tak cerita kata bila ingat. Dan bila pegawai balik mari, mereka buat kesimpulan bila dia ingat tak ada. Tapi orang memang cerita. Nak cari bukti proof tak ada. Tapi orang cerita benda. So apa cadangan? Dia tanya bagi cadangan. Dia minta kat pegawai. Ada yang mencadang kepada dia, kau kena buat macam Abu Bakar dan Umar. Dia orang tegas, bukan lembut dalam pemerintahan. Sebab kita apa? Yang lain cadang, kita ambil tindakan pada orang yang buat cerita. Osman kita tak boleh, kita tak boleh ambil tindakan pada orang selagi tak bukti dia melanggar hukum Tuhan. Tanya Muawiyah kata penyelesaian dia adab yang baik. Adab yang baik maksudnya apa, kita berakhlak yang baik, turut ke pemerintahan yang baik, itu standar Muawiyah. Osman orang over, nampak macam rakyat nak bangkit, nak memberontak. Muawiyah kata macam ni, jom
ikut aku pergi duduk di Syria, di Syam. Rakyat Syam setia kepada kerajaan. Osman kata, kita akan meninggalkan, menjual pendampingan aku dengan Nabi SAW. Ni bumi Nabi, aku duduk sini, aku takkan, karena masalah ni aku nak tinggalkan Rasulullah di tanah. Pasal Rasulullah kan bumi Madinah. Muawiyah kata, kalau macam tu, aku hantar tentera bagi duduk di Madinah ni, boleh menjaga khalifah.